Alhamdulillah. Bahagian saya ialah mengenai dengan royalty petroleum ya. Tetapi sebelum daripada itu, Yang Berhormat Datuk Menteri Besar, Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan, rakan-rakan Esko dan media. Kalau saya diminta berikan komen tentang Lembah Sirih dari segi perspektif ekonomi ya. Perspektif ekonomi, projek ini disebut sebagai ongoing process, ongoing project ya. Bukan conclude and completed ya. Jadi tak bolehlah seperti kata Datuk Taki tadi, mana-mana pihak membuat judgement yang premature, yang belum matang, kerana projek ini belum sempurna lagi dan tempohnya masih ada. Dalam bahasa Inggeris disebut ongoing project ya. Not yet completed. Yang kedua ialah key success factor ya. Bila kerajaan mempertimbangkan sesuatu projek maupun syarikat mempertimbangkan sesuatu projek, perkara yang paling penting ialah key success factor ataupun kunci-kunci penting bagi projek tersebut berjaya. Dalam konteks ini, pemberian pajakan tanah adalah key success factor. Tidak mungkin projek ini boleh dilaksanakan tanpa pemberian hak milik tersebut. Dan ini masih dikawal oleh kuasa-kuasa kerajaan, di mana kerajaan boleh melaksanakan pengambilan semula tanah-tanah yang dimajukan jika sekiranya jumlah pampasan yang diterima oleh kerajaan tidak mencukupi selepas projek ini hampir siap ataupun akan siap ya. Jadi keselamatan kerajaan masih terjamin 100% intact ya, 100% intact. Jadi orang yang nak mengkritik mestilah sedikit sebanyak memahirkan diri ya dengan aspek-aspek pembangunan supaya tidak nampak canggung dan kurang mahir ya. Baik, balik kepada royalty petroleum ini, saya bagi pihak Kerajaan Negeri nak ucap tahniah kepada teman kita Negeri Pahang, kerana hari ini front page kebanyakan surat khabar Pahang akan mula memperolehi 5% bayaran petroleum ya. Saya petik apa yang diistilahkan oleh The Star. This is our policy to distribute oil wealth with 5% cash payment to Pahang. Bayaran tunai 5%. Bayaran tunai 5% adalah istilah yang diambil daripada Akta Pembangunan Petroleum 1974. Ya. Begitu juga yang dipetik oleh Straits Times. Straits Times lebih baik, lebih kemas lagi, iaitu Pahang is expected to receive oil royalty ya, dan dua kali perkataan royalty digunakan ya. Payment of oil royalty to Pahang was based on a fair and just assessment and took into account the royalty paid to other states. Jadi jelas ya istilah yang digunakan. Istilah yang digunakan oleh Sinar Harian juga menarik ya. Saya petik apa yang digunakan oleh Sinar Harian, iaitu ini dasar kita, quotation daripada Perdana Menteri, untuk mengagihkan kekayaan minyak dengan 5% pembayaran tunai kepada Pahang. Jadi pada masa kita mengucapkan tahniah pada Pahang, belum lagi minyak keluar, tahun 2014 keluar, tetapi telah diumumkan bayarannya dan jumlahnya 100 juta ringgit ya. Jadi Pahang bertuah. Kelantan sama dengan Pahang, iaitu anak beranak, adik-beradik dalam persekutuan Malaysia, dan konsep Perdana Menteri ialah One Malaysia, satu Malaysia. Adakah satu Malaysia terkecuali Kelantan? Jadi dalam kegembiraan merayakan rezeki Tuhan kepada Pahang, Kelantan berharap ia tidak didiskriminasikan. Dan yang lebih menarik lagi, pengumuman Perdana Menteri ini dibuat tanpa melalui ataupun menunggu keputusan jawatan kuasa khas yang dibentuk sendiri oleh Perdana Menteri. Ini pun bagus ya, positif. Iaitu maknanya kuasa Perdana Menteri mengatasi jawatan kuasa tersebut. Dan jawatan kuasa ini adalah membanyakkan mangkuk pinggan ya. Jadi saya berharap Perdana Menteri dalam kes Kelantan menggunakan prerogatif kuasanya sama dengan kes Pahang. Tak payah tunggu jawatan kuasa yang berbelit-belit, berlengah-lengah dan banyak mangkuk pinggan, terus saja mengumumkan Kelantan berapa bayaran yang patut dibayar kepada Kelantan ya. Namun begitu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit penjelasan fakta ya. Nanti saudara media boleh lihat fakta ini yang kita print out daripada laman Petronas ya, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut bayaran yang dibayar kepada Pahang adalah Telaga Bertam ya.
dan PM307 ya, ada dalam semua Sabah. Telaga Bertam, blok PM307. Blok PM307 100% berada dalam perairan Terengganu. 100%. Ya. 100% berada dalam perairan Terengganu. Ombak macam mana besar sekalipun, ombak yang ada di Kelantan pergi ke Pahang pun, dia masih menunjukkan bahawa blok 307 adalah dalam perairan Terengganu. Mengapa Pahang mendapat pembayaran tersebut? Dan adakah ini tidak menjejaskan hak Terengganu? Ya. Dan Lundin, setakat yang saya faham, adalah operator yang beroperasi dalam perairan Terengganu. Ya. Dan sempadan perairan ini dengan jelasnya menunjukkan ia berada sedikit bawah daripada Kemaman dan jauh lebih atas daripada Kuantan. Saudara boleh dapatkan peta ini. Dan kemudian rakan-rakan kita daripada UMNO Barisan Nasional masih dalam kepompongnya mengedarkan risalah-risalah haram yang menunjukkan kononnya tuntutan Kelantan ini tidak berbangkit berasas kerana kita tidak ada sempadan laut, ya. Jadi saya edarkan hari ini satu minit mesyuarat yang dibuat oleh Yang Muhammad Menteri Besar Kelantan pada waktu tahun 1987, Allahyarham Tun Mak Muhammad Yaakob. Minit mesyuarat yang tidak boleh dilihatlah, dipamerkan, ya, untuk saudara-saudara baca. Tetapi setakat yang saya faham, ini bukan minit mesyuarat ESCO, ini mesyuarat jawatankuasa sempadan yang tidak pernah digazetkan di bawah OSA. Tidak ada classification OSA. Setakat saya makan saya, ya. Mesyuarat ini telah diadakan pada 12 bulan Ogos tahun 87. Yang hadir adalah wakil daripada Jabatan Perdana Menteri, Ketua Pengarah Unit Jabatan Pemetaan Malaysia, JUPEM, dan 2 pegawai yang lain, wakil daripada Bahagian Undang-Undang Petronas, dan lain-lain, yang telah memilih untuk membincangkan, memilih pilihan-pilihan tentang sempadan laut Kelantan dan Terengganu. Ada 4 pilihan, ya. Saya bacakan. Pilihan yang pertama, cara lokai, adalah mengikut Undang-Undang Laut Antarabangsa UNCLOS 82. Itu pilihan 1. Pilihan kedua, garis tegak lurus pada titik akhir pantai. Ya, kalau media nak tahu, saya tak boleh tanya saya lebih lanjut, ya. Kena tanya JUPEM, saya pun tak berapa faham. Option ketiga, equitable solution based upon proportionality. Salah satu contoh kes International Court of Justice ialah Teluk Beskay antara Perancis dengan Sepanyol 1974. Yang keempat, 1/4 daripada jumlah keluasan sempadan pelantar benua negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Prinsip ini adalah hampir sama dengan option 3. Ia digunakan dengan mengambil nisbah panjang pantai Kelantan berbanding dengan pantai Terengganu bagi membahagikan keluasan sempadan pelantar benua kedua negeri tersebut. Ya, panjang pantai Kelantan campur pantai Terengganu untuk membahagikan keluasan sempadan pelantar benua. Mengikut ukuran nisbah pantai negeri Kelantan berbanding dengan Terengganu adalah 1/3. Pantai Terengganu lebih panjang pada pantai Kelantan, ya. Memandang keluasan pelantar benua Kelantan dan Terengganu ialah 93,630 km persegi. Pelantar negeri Kelantan adalah 23,407,5 km. Berasaskan ni, maka mesyuarat tersebut telah menggariskan sempadan. Ada dilampirkan. Sempadan ni pun setakat yang saya difahamkan, dia bukan diklasifikasi bawah OSA, boleh dipublishkan, ya. Di mana sempadan ini menunjukkan garis dia. Ya. Kalau untuk lebih besar lagi, tak berapa jelas, saya minta izin untuk media, ya. Jadi kalau siapa-siapa kata tak ada tu, dia kena sempadan belajar lagi lah. Tidak malu ke budak-budak, ya. Jadi sempadan ni tahun 87 lagi ada, ya. Dan inilah garis sempadan Kelantan dengan Terengganu. Dan saudara boleh lihat ada 3 butir, 4 butir topok-topok merah. Topok merah ni adalah telaga gas dan minyak. Ia duduk dalam perairan Kelantan, iaitu Bintang, Lawit dan Damar. Duduk sore-sore dia ni, tak kahwin lagi ni Damar. Pengeluaran dia sudah bermula tahun 1997. Dan ini adalah jernih, ya. Jernih. Dan jernih adalah 3/4 dalam Kelantan, 1/4 dalam Terengganu. Jadi sempadan ke Kelantan dan Terengganu telah pun dikenal pasti
sejak tahun 1987 walaupun belum digazetkan. Tetapi dalam kes ini kita berharap kerajaan pusat boleh menggazetkan sempadan laut Kelantan, Terengganu dan Pahang, dan dengan itu isu-isu pertindihan tuntutan petroleum tidak berlaku. Jadi Kelantan berharap Perdana Menteri dalam bulan korban ni, bulan Zulhijjah lagi ni, tolonglah siap belah pada Kelantan dan menghormati hak-hak Kelantan. Tidak siap belah. Macam mana? Jadi saya tarik balik ya. Tarik balik. Bos saya marah dengan saya. Menunaikan hak rakyat Kelantan secara saksama, sama seperti Pahang dan negeri-negeri lain. Kalau tidak, kecil hatilah orang Kelantan dan rakyat Kelantan. Terima kasih.